Di Allah sendiri yang pun bersedia apa disebut untuk mendapatkan ceramah pada itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ataupun berlarilah kamu ataupun berkejaranlah kamu dalam kamu minta ampun kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga ini seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga yang disediakan oleh Allah ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surahul Azim, Surah Al-Imran. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, ahliatan kuasa karnival, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana Allah masih lagi memanjangkan umur kita dalam keadaan yang semua di kalangan kita masih lagi hidup dalam keadaan berkejaran dengan suasana dunia kita. Tiba-tiba Allah pilih kita untuk kita datang, untuk kitanya menyiapkan bekalan dalam perjalanan hidup kita bagi satu hari yang perlu kita lalui dalam hidup kita masa yang akan datang nanti, iaitu di alam-alam mahsyar ataupun alam-alam di depan pada diri kita yang perlu kita lalui nanti. Ayat yang saya baca sebentar tadi, ayat yang Allah cerita pada kita supaya kita ni dalam hidup kita ni jangan suka menangguh-nangguh dalam setiap perbuatan yang kita lakukan dalam mentaati perintah Allah. Antara perkara yang suka ditangguh dalam hidup kita ini ialah kita suka menangguh untuk bertaubat kepada Allah. Kalau para hadirin sekalian rajin baca dalam Al-Quran, kebanyakan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, Allah suruh kita ni hidup dalam keadaan cepat dan bersegera. Jangan sampai peringkat kita ni dalam keadaan jadi lambat-lambat sehingga kan kita tak bersiap untuk kita nak pergi dalam hidup kita untuk sampai kitanya menghadap di hadapan Allah. Ayat Al-Quran Karim, ayat yang ni Allah sebut wasari'u, berlarilah kamu, bersegeralah kamu dalam hidup kamu. Kalau kita baca dalam ayat yang lain sama juga, Allah cerita fastabiqu, berlumbalah kamu. Allah guna kalimah fastabiqul khairat, berlumbalah kamu dalam kamu mendapatkan kebaikan. Allah guna kalimah demikian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Misal contoh pada hari Jumaat sebegini, ayat yang Allah guna fas'au, hendaklah kamu cepat katanya Allah, bersegera dalam hidup kamu, wa zarul bai', tinggal jual beli. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bila diseru pada kamu pada hari Jumaat ataupun dipanggil dalam hidup kamu dengan azan pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Allah sebut demikian. Kamu jangan suka menangguh-nangguh, jangan. Kamu diajar supaya kena cepat dalam hidup kamu. Kenapa dia Allah suruh kita ni jangan kita tangguh? Saya buat contoh ni ayat-ayat Quran Karim yang Allah cerita pada kita supaya kita ni jangan bertangguh. Kerana perangai kita ni, ramai di kalangan kita ni suka bertangguh. Orang tanya bila nak taubat, nanti pencen-pencen taubatlah dia sebut. Selagi mana tak pencen, tak nak taubat dalam hidup kita.
Orang tanya pada dia, bila kamu nak pergi masjid? Nanti bila dah ada kelapangan sikit, maka saya ambillah peluang untuk pergi masjid. Ramai di kalangan kita begitu. Ia menyebabkan kita jadi pasif. Ia menyebabkan kita ni jadi tak aktif di kalangan kita. Islam dia nak suruh kita, umat Islam ni, jangan kamu jadi umat yang pasif, umat yang lemah, yang terkebelakang. Jangan. Kamu kena ambil kesempatan. Setiap ruang yang Allah bagi dalam hidup kita, kamu jangan lepaskan peluang ini. Kerana ramai di kalangan kita, bila hidup dalam keadaan lepaskan peluang, maka dia akan menyesal suatu hari nanti. Kita tak rasa sekarang, sebab kita ni, kita tak menghadap lagi depan Allah. Tapi bila kita menghadap depan Allah, datang penyesalan demi penyesalan. Kita ada masa kita nak sebut sikit bagaimana kita mula menyesal. Bila kita tak ambil kesempatan yang Allah bagi untuk kita ambil kesempatan dalam hidup kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita begitu juga. Hadis-hadis, kebanyakan hadis-hadis yang Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat supaya bercepat-cepat. Jangan kamu lambat-lambat dalam urusan agama. Soal agama ni jangan sampai peringkat kamu biar orang. Yang kamu sendiri kamu tak ambil peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kamu dalam hidup kamu. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah sebut badiru bil a'mal. Rasulullah sebut kalimah. Rasulullah guna kalimah badiru bil a'mal. Cepat-cepat kamu dalam buat amalan. Rasulullah sebut. Jangan kamu sebut dalam hidup kamu ni, dalam keadaan diri kamu ni, tunggulah dulu. Perangai suka tunggu dulu ni merupakan satu perangai yang tak baik dalam agama Islam. Kamu diajar supaya badiru bil a'mal. Bersegera kamu dalam buat amalan. Kerana suatu masa nanti kaqata'il lailil muslim. Rasulullah sebut, ada satu masa nanti kamu akan hadapi satu masa yang gelap pekat. Suasana fitnah di akhir zaman. Bila akhir zaman tu sekarang lah. Yusbihur rajulu mu'min. Rasulullah sebut, ada seorang lelaki itu pada pagi hari mukmin, wa yumsi kafiran, malam hari jatuh kafir dalam hidup ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa yumsi mu'minan, ada pada satu saat dia je pada malam hari seorang mukmin, wa yusbihu kafiran, manakala pagi pula di perangai dia, hari siang hari pula jatuh kafir dalam hidup ni. Kenapa jadi demikian? Yubi'uddinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sebut, dia memperdagangkan agama dia untuk kepentingan dunia. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni akan sampai satu zaman dalam hidup kamu, kalau kamu lambat, kamu tangguh dalam buat amalan dalam hidup kamu, dalam tangguh pada diri kamu suka lepaskan, kamu tak nampak kekurangan diri kamu. Satu hari nanti kamu akan berjumpa satu masa yang penuh dengan fitnah. Saya berjumpa dengan seorang lelaki datang. Bila dia sebut pada saya, dia sebut, Ustaz, saya ni masjid pun saf pertama, kelab malam pun saf pertama, Ustaz. Sama-sama saf pertama, dia sebut. Saya tanya dia, kenapa kamu boleh jadi demikian? Kenapa kamu boleh buat dua-dua? Saya buat dua-dua nak suruh Allah pening dengan saya, dia sebut. Senang dia sebut demikian. Kita jawab, Allah tak pening dengan kamu. Allah tak pening dengan perangai kamu, tapi kamu pening dengan diri kamu sendiri. Dalam hidup kita ni ada. Dalam hidup kita ni, bila kita lambat dalam kita ambil kesempatan yang Allah bagi pada kita, ada benda yang Allah sedang bagi pada kita, tapi kita tak ambil peluang-peluang ini. Rugi dalam hidup kita. Kita akan datang penyesalan nanti. Saya nak sebut sikit apa dia peluang-peluang yang Allah sedang bagi pada diri kita yang kita tak ambil. Yang disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Hadis bukan hadis tu saja, bukan Rasulullah sebut badiru bil a'mal saja. Ada hadis yang Rasulullah sebut terus terang ambil peluang. Apa dia? Irtanim. Rasulullah sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Ni hadis yang lebih terang lagi. Rasulullah sebut, kamu rebut peluang dalam hidup kamu ni. Allah bagi pada kamu 5 perkara, dan lepas mana Allah bagi 5 perkara tu, Allah rentak balik nikmat tersebut dengan 5 perkara yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, hidup kamu ni irtanim khamsan qabla khamsin. Rasulullah sebut, rebut 5 masa sebelum datang 5 masa pada diri kamu.
Bila Rasulullah sebut saja begitu, Rasulullah sebut terus apa dia yang kamu kena ambil dalam diri kamu. Rasulullah kata apa dia? Syababaka qabla haramik. Rasulullah mula sebut, muda kamu wahai anak muda. Muda kamu ni sebelum datang masa tua dalam hidup kamu. Kamu ambil peluang waktu mana Allah sedang bagi peluang waktu kamu muda. Bila kita muda dalam hidup kita ni, ulama-ulama sebut muda ni start daripada usia kita 9 tahun sampai usia 40 tahun. Ni masa muda. Masa muda ni ulama-ulama bincang umur kita ni, peringkat umur manusia ni ada 2-3 peringkat. Peringkat yang pertama kita jadi bayi, start daripada hari pertama sampai hari yang ke-2 tahun umur kita. Ni bayi dipanggil demikian. 2 tahun sampai usia 9 tahun kanak-kanak. Kanak-kanak yang tak ada tanggungjawab lagi. Start daripada umur 9 tahun sampai usia 18 tahun dipanggil remaja. Dalam hidup kita start daripada umur 9 tahun sampai 18 tahun. Ada setengah ulama kata 9 tahun sampai 20 tahun ni masa keremajaan. Masa inilah yang Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku mula ilhamkan pada kamu 2 jalan. Sepanjang kamu hidup ni, dalam hidup kamu ni, start daripada umur 9 tahun, kamu dah mula menjadi seorang remaja. Aku ilhamkan pada kamu 2 jalan. Wa hadainahun najdain. Kami bagi pada kamu 2 jalan untuk kamu pilih dalam hidup kamu. 2 jalan ni apa dia? Sama ada jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Masa ni masa kebingungan. Dalam riwayat yang lain disebut lagi bahawa, diceritakan bahawa saat mana kita remaja ni zaman kegilaan dalam kehidupan kita. Dalam satu riwayat sebut asyababu syu'batun minal junun, disebut demikian. Remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan dalam hidup. Bila kita remaja, kita jadi bingung. Perjalanan umur kita bingung. Aku ni macam mana sebenarnya aku sedang memilih? Aku nak ke mana saat remaja? Remaja-remaja ni kita jadi dalam keadaan yang teragak-agak, nak jalan ke syurga ke, nak jalan ke neraka. Masa ni masa penuh kegilaan. Perhatikan, tengok sendirilah remaja-remaja. Kalau kita nak tengok remaja-remaja ni gila tak gila, bingung tak bingung saat umur dia usia begini, cuba tengok gambar-gambar kita remaja-remaja dahulu. Kita tengok gambar kita muda-muda dulu kan, mesti kita geleng kepala. Muka siapalah macam ni kita. Kenapalah macam ni? Rambut kita tegak, kemudian baju pula pakai baju bertampal-tampal baju kita. Cakap pula gila-gila. Yo dia bercakap. Gila-gila kan? Remaja-remaja ni gila-gila. Ni arah atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila memandang, orang gila pun geleng kepala. Katanya orang gila. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku, katanya orang gila. Nak sebutnya zaman keremajaan. Tapi sekejap je. Start daripada usia 20 tahun sampai usia 40 tahun, ni masa dewasa dalam hidup kita. Rasulullah kata rebut masa ni. Masa di antara usia kamu start daripada 9 tahun sampai usia 40 tahun, syababaka qabla haramik. Akan datang masa tua dalam hidup kamu. Bila kita mula tua? Usia 40 tahun. 40 tahun mula tua yang pertama. Start daripada usia 40 tahun sampai usia 60 tahun, ni tua yang pertama. Tua yang pertama yang ada potensi untuk kematian pada diri kita demikian. Kemudian tua yang kedua bila? Usia 60 tahun. 60 tahun kamu jangan sibuk lagi dengan dunia. Usia 40 tahun ni pun kamu jangan sibuk dengan dunia. Pada usia 60 tahun kamu jangan sibuk lagi dengan urusan dunia. 60 tahun ni Rasulullah sebut umru ummati baina 60 wa 70. Usia yang tua yang kedua ni, umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada usia 70 tahun kita tidak dianggap tua dah, tapi kita dianggap bangka, dipanggil demikian. Orang Melayu kita panggil tua bangka. Tua yang lebih lah pada di saat itu. Ini yang diajar pada kita. Rasulullah kata ambil peluang. Wahai anak muda, bila usia kalian di antara usia 9 tahun sampai 40 tahun, kalian jaga betul-betul. Ambil peluang di usia muda kamu. Untuk apa kamu jaga pemuda di waktu ini? Jaga yang disebut dengan agama. Agama kamu kena jaga. Kalau kamu tak jaga agama kamu akan musnah pada masa yang akan datang nanti. Agama pada waktu muda.
Sehingga kan Allah pesan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah ajar demikian. Mula saat kamu ni remaja muda ni, kamu jangan sampai peringkat dilekakan dalam hidup kamu. La tulhihim tijaratun, dengan perniagaan, wala bay'un, dan jual beli dalam hidup kamu, leka dengan keadaan demikian. An zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Allah sebut, kalau kamu leka juga, di saat mana kamu usia ni, kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Rugi ni bagaimana rugi? Saya nak sebut sikit lagi. Bagaimana kesan daripada kalau kita tak pandai nak jaga peluang yang Allah bagi pada diri kita. Ni peluang. Bila kamu menjadi orang muda, kamu jaga agama. Jangan kamu terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Jangan kamu biarkan diri kamu ke lembah-lembah yang menghinakan diri kamu di akhirat nanti. Waktu mana kita muda, jaga yang ni, peluang yang Allah bagi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ambil peluang apa dia? Sihataka qabla saqamik. Sihat kamu sebelum kamu jatuh sakit, wahai hamba Allah. Ambil peluang dalam hidup kamu ni ada orang-orang yang Allah jadikan dia tak sakit. Tapi jangan ingat kamu tak sakit sampai bila-bila. Satu hari nanti Allah akan bagi sakit. Kenapa Allah bagi sakit dalam hidup? Allah nak bagi tanda-tanda untuk kita bersiap menghadap depan Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila kita mula lahir saja, Allah jadikan kita ni 99 perangkap kematian. Start daripada kita mula lahir tu, 99 perangkap Allah perangkap untuk mati. Perangkap untuk mati ni perangkap. Ada orang yang kena perangkap yang ke-45 mati. Berapa kali dah kita nak kena langgar pada kereta? Berapa kali dah dalam hidup kita ni jatuh pokok? Berapa kali dah kita berenang sungai, hampir-hampir lemas dalam sungai? Berapa kali dah dalam hidup kita ni dijangkiti dengan penyakit-penyakit? Tapi dalam keadaan demikian, kita terselamat. Allah bagi selamat dalam hidup kita. Bila kita selamat ni, kamu jangan ingat kamu selamat lagi dengan lepas pada ni. Tak. Ada 99 perangkap yang Allah perangkapkan perjalanan hidup kita ni. Untuk kita sampai perangkap yang ke-99, kamu tak boleh lepas. Perangkap 99 ni apa dia? Perangkap tua, penyakit tua. Bila kita tua, disebut dalam hadis Rasulullah, bila kamu tua, kamu tak ada dah ubat yang lain yang boleh menyembuhkan kamu kecuali kamu mati lepas pada kamu tua. Ini cara Islam nak ajar supaya bila Allah bagi peluang pada kita ni, ambil peluang. Waktu sihat, kamu kena jaga apa dia? Jaga agama. Jaga agama. Bila kamu sihat, jangan kamu sibuk nak jaga perut kamu. Bila kamu sihat, jangan kamu sibuk nak jaga yang disebut rumah tangga kamu. Bila kamu sihat, jangan kamu sibuk nak jaga yang namakan dengan kerja-kerja kamu tak. Tapi bila kamu sihat, tugas kamu jaga agama dalam hidup kamu. Jaga agama tanggungjawab di kalangan kita, setiap di kalangan kita, untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu taala. Dua. Yang ketiga, ambil lagi peluang apa dia? Wa ghinaka qabla faqrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kaya kamu sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang kaya, kamu jangan ingat kamu kaya sampai bila-bila. Hidup ini menjadi roda. Allah pusing. Satu hari kamu berada ke atas, satu hari yang lain kamu akan turun ke bawah. Hari-hari ni Allah gilir. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ni Allah gilir di kalangan manusia. Dalam hidup kamu jangan ingat bila kamu ni hidup dalam keadaan kaya, kamu kaya sampai bila-bila. Tak. Ada orang kaya kata, saya tak pernah surut buat harta benda saya, Ustaz. Ya, mungkin kamu rasa kamu tak jatuh miskin, tetapi kamu miskin peribadi kamu dengan Allah. Kamu akan jatuh miskin akhlak kamu, miskin sahabat-sahabat kamu. Waktu mana kamu berkuasa, ramai orang yang nak berkawan dengan kamu. Saat mana kamu hilang kuasa, cuba kamu tengok, ada tak orang nak berkawan dengan kamu? Waktu mana kamu berada ke atas dahulu, cuba kamu perhati, ramai mana orang yang dekat dengan diri kamu. Waktu mana kamu banyak harta benda, kamu memegang tampuk kuasa dan sebagainya. Bila kamu tak ada kuasa, cuba kamu tengok sekarang.
Ramai mana orang yang hampir dalam diri kamu untuk mendekatkan bersama dengan diri kamu? Tak. Rasulullah kata ambil peluang. Waktu mana kamu kaya, kamu tolong jaga agama. Sama juga jaga agama. Kaya, kamu gunakan kekayaan kamu untuk menegakkan kalimah Allah. Jangan kamu kaya, kamu nak suruh senang perut kamu. Jangan kamu kaya, waktu mana kamu kaya, kamu Allah bagi banyak dalam hidup kamu, tiba-tiba kamu nak luaskan lagi rumah tangga kamu, nak besarkan lagi rumah kamu. Bila kamu kaya, kamu nak mewahkan dalam hidup kamu. Tak, bukan demikian. Bila kamu kaya, kamu guna harta kekayaan kamu tadi untuk kerja-kerja Islam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah binti Khuwailid, kemudian kita bawa contoh-contoh Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya-kaya yang digunakan untuk kerja-kerja Islam. Tiga, dia panggil demikian. Ini nikmat yang Allah bagi pada kita. Yang keempat, kamu ambil peluang. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu mana kamu dalam keadaan lapang, sebelum kamu dalam keadaan kamu disibukkan oleh Allah. Hidup ni jangan ingat kamu lapang sepanjang masa. Duduk atas buayan. Orang tanya, buai je seronok je, tak pergi masjid ke? Tak. Kenapa tak pergi masjid? Padan muka ustaz tak dengar, saya tak datang dengan kuliah dia. Tak boleh sebut demikian. Kamu tu kena padan muka. Bila dia ada masa dalam hidup dia, masa lapang kamu jangan biarkan masa lapang kamu begitu saja. Guna untuk kerja Islam. Wa faraghaka qabla syughlik, masa lapang dalam hidup kamu ni Allah bagi pada diri kamu. Bila kamu lapang dalam hidup kamu, jangan kamu biarkan masa berlalu begitu saja. Orang tanya, sekarang buat kerja apa? Buat kerja dia disebut demikian. Orang tanya pada dia, tak ada kerja ke sekarang? Tak, saya dah pencen. Lepas tu sekarang buat apa? Saya RTM je sekarang. RTM, rehat tunggu mati, dia sebut demikian. Saya rehat tunggu mati lah sekarang ni. Tak ada. Dalam Islam dia tak ada istilah tersebut. Selagi mana kamu tak mati, selagi tu kamu kena buat kerja untuk Islam. Ruang dalam hidup kita ni, ruang-ruang kita ni, jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Habis masa main game, habis masa duduk karaoke misal contohnya, habis masa kita duduk depan TV, habis masa kita dalam kerja-kerja dalam hidup. Jangan. Kamu akan rasa menyesal suatu hari nanti. Kamu akan datang penyesalan pada diri kita dalam hidup kita. Ruang yang Allah bagi ni dalam hidup kamu kena jaga apa dia? Jaga agama dalam diri kamu. 3, 4. Dan yang kelima, kamu tolong ambil peluang kamu yang Allah bagi pada diri kamu apa dia? Yang kelima, Rasulullah sebut wa hayataka qabla mautik, waktu mana kamu hidup sebelum kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang yang ni. Kerana semua orang yang terlepas peluang ni akan datang penyesalan. Menyesal ke tak menyesal, mereka tersebut yang menghadap depan Allah, kebanyakan di kalangan kita akan menyesal. Bila peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kita ni, kita biar berlalu begitu saja. Patutnya kita di atas dunia ni, kita diajar supaya jaga apa dia? Jaga yang disebut dengan agama. Ni tanggungjawab kita. Bila kita hidup atas muka bumi ni, ingat satu tanggungjawab besar kita. Apa dia? Islam. Islam ni tanggungjawab di setiap di kalangan kita. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami bentangkan tanggungjawab Islam ini kepada langit, kepada bumi, kepada bukit, gunung, ganang, pada segala-galanya. Fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya tak sanggup nak pikul Islam. Wa hamalahal insan, yang sanggup memikulnya ialah manusia. Lalu kami pikulkan Islam itu ke atas manusia. Tapi manusia ni innahu kana zaluman jahula. Manusia ni ada dua perangai. Perangai apa dia? Zaluman, buat sentiasa buat khianat pada diri sendiri. Khianat pada diri sendiri ni. Bila kamu ada peluang, tiba-tiba kamu lepaskan peluang ini. Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Dalam hidup kita ni zaluman. Yang kedua, jahulah. Manusia membiarkan diri dia dalam keadaan kejahilan. Dua benda ni sifat yang ada. Bila begitu, Allah jadikan timbul penyesalan. Bila kita menyesal, jemaah sekalian, saya sebut banyak kali yang pertama penyesalan dalam hidup kita. Kali yang pertama menyesal.
Bila kita menyesal? Bila kita nampak malaikat mula berdiri depan muka kita. Di saat mana malaikat mula datang, berduyun-duyun, hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, buka hijab mata kita ni, saat mana mata kasar kita tak nampak dunia. Saat mana mata hati kita tidak memandang lagi. Saat tersebut hijab mata kita saja terbuka. Berdiri malaikat diri depan muka kita. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Aku cari detik nafas kamu yang keluar daripada kerongkongan kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar saja daripada jasad ini, Allah rakam mulut-mulut manusia yang tak ambil kesempatan ini. Allah mula sebut, kebanyakan mulut manusia sebut apa dia pada malaikat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah bagusnya malaikat kalau sekiranya kamu jangan bagi mati lagi saya malaikat. Jangan bagi mati malaikat sekejap malaikat. Boleh bagi tahu tak pada Allah? Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa asaddaqa, saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan bila saya yakin sungguh sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Baru nak jaga Islam. Baru nak tanggung Islam. Malaikat sebut apa dia? Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah. Bila sampai nyawa kamu, ajal kamu untuk dimatikan oleh Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang balik kalau ditangguh kematian pada diri kamu. Mula ditaruh, malaikat mula masuk dalam tubuh badan ini. Waktu mana masuknya malaikat ni, malaikat ulang, wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat kematian yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu tangguh-tangguhkan, kamu lari-larikan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Kita hidup atas dunia ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Orang kita ni kalau kita tengok dia jogging pagi-pagi tu, kita tanya dia, kamu lari jogging pagi-pagi ni, kamu lari daripada apa? Dia jawab terus, lari daripada mati. Dia jawab, lari daripada mati je. Kita makan tiap-tiap hari ni supaya apa dia? Supaya tak cepat mati je. Kita buat benda apa pun dalam hidup kita ni, lari daripada apa dia? Lari daripada mati. Sekarang sampai dah, malaikat sebut dah sampai masa ni. Masuk saja dalam tubuh badan kita ni, malaikat dah mula masuk, mula tarik daripada hujung kaki kita. Bila tarik daripada hujung kaki, dia jadi keliru balik. Kebanyakan manusia jadi keliru. Mati ke tak mati ni? Dia ni tak pernah belajar. Manusia ni yang jadi kita ni kan, orang kita mana pernah belajar pun tentang kematian. Tak tahu pun bab mati. Macam mana mati? Benda lepas pada mati ni apa dia? Dia jadi teragak-agak. Tarik pada hujung kaki tu. Bila malaikat mula tarik daripada hujung kaki ni, dia, syaitan pula sebut, relax ya, relax. Syaitan sebut, bro, relax bro. Dia tu tak mati lagi ni, tak mati ni. Baru hujung kaki baru. Tarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Teragak-agak. Aku ni nak mati ke nak benda ni? Dia tu nak jadi apa ni? Dalam keadaan begitu tarik lagi, naik sampai ke lutut, sampai ke pusat. Tarik kumpulan kedua, tarik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat tu, tiba-tiba turun balik. Roh ni turun. Sejuk di pusat kita ni, sejuk yang amat sangat di pusat. Tiba-tiba roh ni turun balik ke bawah. Bila turun balik ke bawah, syaitan sebut, kan aku dah sebut tak mati, katanya syaitan. Tak mati ni. Ni tengok ni, rasa sendiri ni, rasa sendiri. Dia sedang turun. Bila turun sampai ke bawah ni, bila sampai ke bawah tersebut, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Malaikat nak cabut nyawa kita ni. Masuk kumpulan yang ketiga, tarik daripada bawah tu, rentak naik, zup naik ni sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum perasan tu, baru perasan dia ni nak mati. Baru terkejut. Allah mati tu. Allah mati tu, sampai di halqam tu rasa mati tu, mulut dia sebut terus,
terus Allah rakam. Mulut manusianya yang menyesal ni kata apa dia? Qala inni tubtul an. Malaikat bagi tahu kepada Allah, sekarang aku taubat. Aku taubat dah sekarang. Bila roh ni sampai di halqum, mulut sebut terus, taubatlah ya Allah sekarang. Sekarang baru nak taubat. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tak dianggap taubat. Bila roh ni sampai di halqum, baru mulutmu baru nak sebut, mulut kamu baru nak sebut yang kamu ni taubat sekarang. Walaisatit taubah, tidak dianggap taubat. Bila sebut tak dianggap taubat, kok keluar tu, naik roh ni ngadap depan Allah. Ngadap depan Allah ni panjang cerita ni. Jemaah-jemaah biasa dah dengar kot cerita tentang bila roh kita keluar nak pergi mana. Lepas pada keluar tu, naik ngadap depan Allah. Allah sebut, sama ada salah satu je Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin, katanya Allah. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Yang semua yang hadir malam ni termasuk di kalangan ahli syurga illiyin insya-Allah. Manakala satu lagi malaikat sebut, Allah sebut pada roh tersebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin habis. Tak ada benda dah nilai. Tak bernilai langsung dah. Masa yang kita lalui dalam hidup, sesen pun tak bernilai tu. Tak ada nilai langsung. Turun roh, turun diri di hujung kepala. Kita mula nampak siapa nak mandi jenazah kita. Kita rasa ni orang buka kita ni, kita nampak seorang-seorang siapa yang datang nak mandi mayat kita. Kita rasa saat mana orang buka buta baju kita ni, kita sebut pada orang yang mandi buka buta baju kita sebut. Jangan kasar-kasar sangat, sakit. Sakit tadi ni tak habis lagi. Bila orang mandi jenazah kita, kita rasa. Orang kapan jenazah kita, kita rasa. Kita rasa semua. Bawa usum mayang jenazah kita, semua kita nampak semua. Bila sampai saja ke kubur, nampak diri dua orang malaikat muka dan nakir di hujung kaki kita. Nampak di hujung kaki kita ni warna hitam kebiru-biruan. Bila turun je jenazah kita, lepung sekali dah, rasa dah himpitan kubur di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun boleh terlepas. Himpitan kubur ni beza-beza berdasar pada amalan masing-masing. Ni kena belajar khusus. Jangan cepat nak mempertikaikan. Yang jenis tak belajar ni kadang-kadang dia fikir dalam hadis je, dia tak fikir benda yang lain. Ulama-ulama dah rujuk bincang dalam bab tersebut, dalam bab yang namakan dengan ad-darat, himpitan kubur. Bila himpit kubur turun saja jenazah kita ni, hadap muka ke kiblat, bangun tanah depan muka kita. Bangun tanah tu, dalam keadaan bangun tanah tu, tutup liang lahat. Bila tutup liang lahat saja, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun terbunyi. Datang bila sampai parah lutut je. Ada satu riwayat kata sampai parah disamakan bumi, tanah kubur kita ni, bumi tersebut ditutup sama saja, rata saja. Tiba-tiba terkeluar mulut kita ni, diri malaikat depan muka kita, mula halau salat kita, zakat kita, haji kita. Bila halau saja, mulut ni sebut terus, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Qala rabbirji'un, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik ya Allah, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal sebelum daripada ni ya Allah. Nak buat balik. Banyak amalan salih ni tertinggal ya Allah. Bila aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang tertinggal. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, waktu mana ulama-ulama bincang kenapa yang nak hidup semula ni? Pelik manusia ni. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita orang mukmin ni bila masuk dalam kubur,
Malaikat mula tanya, ma rabbuka? Dia jawab terus, Allahu Rabbi. Dia jawab. Wa ma nabiyuka? Dia boleh jawab, Muhammad Nabi. Dia jawab. Kubur ni semakin luas. Kubur ni semakin besar, berubah kubur ni menjadi luah dia seluas 70 hasta, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70 hasta ni seluas mana? 240 kaki. Luah kubur. Dalam satu riwayat yang lain sebut, kubur ni semakin luah kubur dia nampak ni semakin luah kubur dia ni seluas mana? Sejauh mata memandang. Keluar ni rumput ni keluar warna hijau. Kubur tu berubah menjadi warna hijau. Dalam keadaan berubah kubur menjadi warna hijau dia tersebut, malaikat heret tarik jenazah ni, sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur, malaikat tanya dia, hamba Allah ni, bila sandar tu meluruk kain kapan ni turun, kita pun tengok, Allah mati dah aku ya Allah. Bila begitu, di tengah sandar tersebut, tengah sandar tu, malaikat tanya terus, hamba Allah, Allah tanya kamu, nak hidup balik ke tak nak hidup balik? Nak hidup ke tak nak hidup? Kebanyakan jenazah ni, semua jenazah orang mukmin kata, tak nak, malaikat tak nak. Tak ada seorang pun kata nak hidup balik. Kenapa tak nak hidup balik? Bila tanya, kenapa kamu tak nak hidup balik? Sakit sakaratul maut tu terbawa sampai ke dalam kubur. Sakit sakaratul maut tu bawa sampai dalam kubur. Mereka tanya balik, kenapa tak nak hidup balik? Tempat dalam syurga, Allah telah sediakan tempat dalam syurga yang jauh lebih nikmat daripada hidupnya di atas dunia tu. Orang mukmin semua tak nak hidup. Tapi yang ni kenapa nak hidup balik ni? Nak hidup balik. Rupa-rupanya waktu mana hidup tak ambil peluang dan kesempatan dalam hidup. Jemaah sekalian, baru-baru ni saya diberi peluang oleh Allah untuk pergi ke Palu. Waktu mana pergi ke Palu ni, Palu yang berlaku tsunami di Palu, bukan tsunami je, gempa bumi. Tengok jenazah, hari yang keempat tengok jenazah ni macam-macam gaya. Jenazah tangan terbuka dia, tangan ni duk kerah lagi, kaki terkangkang, ada yang tersumbat, terbelit dalam sampah-sampah tu. Bila sampai di pantai Palu tu, mereka sedang bersihkan di kawasan pantai tu, sedang bakar mayat-mayat tu. Bakar mayat. Kita tanya, kenapa bakar? Ni kan orang Islam ni. Kenapa bakar? Perut ni besar-besar ni. Perut jadi besar, wajah ni hitam legam. Ada yang celik, mata tu celik. Ada macam-macam gaya. Keluar ulat-ulat putih ni daripada perut ni. Bila kita tengok tersebut, kita tanya, kenapa bakar? Dia jawab balik, siapa yang nak uruskan? Siapa nak urus mayat banyak sangat ni? Mati dalam keadaan sebegini, mati dalam keadaan tak ada kain, tak ada. Sampai peringkat dia kata, kenapa bakar? Dia jawab, bakar ni lebih hygiene, lebih bersih dibandingkan daripada kita ke bumi saat ini, kerana tak ada orang yang nak tolong untuk kapalkan jenazah, tak ada siapa nak mandikan jenazah. Bakar lebih baik, senang cerita, bakar je lebih baik. Allahu Akbar. Allah cerita ni satu peristiwa yang tak pernah dalam hidup kita terjadi kecuali sebelum daripada ni. Umat sebelum daripada ni, Allah balik bumi je. Allah balik bumi. Ni bukan balik bumi ni. Allah bukan balik bumi. Allah kisah bumi. Tak pernah lagi dalam sejarah umat manusia Allah buat sebegini. Allah kisah. Di Balarua tu, ana pergi di Balarua tu, satu kawasan, satu kampung besar macam Pengadar Baru, kawasan yang besar begini. Satu kampung tu ada seorang lelaki, dia tengah menangis. Hari yang keempat anak pergi tu, dia tengah menangis. Kita tegur dia, kenapa? Dalam timbunan tu isteri saya, anak perempuan saya, dia kata hari yang pertama tu, lepas saya balik daripada kerja, balik saja, baru nak masuk kawasan ni, dia kata sebab kawasan tepi tu tak terlibat langsung, rumah molek-molek lagi, dalam keadaan comel-comel lagi rumah-rumah yang lain. Tiba-tiba kawasan kampung tu Allah pusing. Dia kata bila dia berdiri tongkat motor tu nak masuk kawasan tersebut, tiba-tiba dengan azan
Bila dengan azan saja, bom, terus dia kata meletup kawasan tu, bunyi tanah ni bergerak, pusing. Tanah tu pusing tanah ni. Tanah ni pusing. Dia kata bila pusing tu macam di blender, Pak Ustaz. Macam di blender. Dah nak pusing, zong pusing ni. Bunyi hancur ni. Allah sedut pula ke bawah. Sedut ke bawah. Sedut ke bawah tu tahan lagi. Allah letupkan, bom, letup sekali tu, keluar api, bom, keluar api. Tak pernah lagi Allah buat sehancur-hancur dan selumat-lumatnya manusia. Allah buat demikian. Diri tu, dia kata yang sama, alhamdulillah yang sama, Bilal yang azan. Bilal je yang azan. Bilal yang azan tu, alhamdulillah. Dia je pusing. Dalam tempat timbunan kayu, timbunan tanah tu, lebih kurang 2 hari orang keluarkan dia daripada timbunan tersebut. Asal tanah rendah jadi tanah tinggi, naik bukit begitu. Kenapa dia? Kerana bila Allah hancur, Allah pusing, Allah sedutkan ke bawah, bum, Allah letupkan ke atas. Bila letup tu, kita tengok waktu mana pergi tu, dengar lagi suami-suami manggil isteri kat bawah. Ayah-ayah, ibu-ibu ni, isteri ni manggil suami, panggil, sayup dalam bumi, kedengar. Tapi nak buat macam mana? Tak ada jentera, tak ada apa. Allah buatkan kehancuran dan kemusnahan. Saat mana kematian yang mengejutkan di kalangan mereka. Satu, pergi ke tepi pantai tu. Tepi pantai, bila ni jarak di antara pantai dengan tempat ni lebih kurang 45 minit lagi. Pergi pula tempat kedua. Pergi di tepi pantai ni, dia kata bila azan maghrib, Allah tegur umat manusia ni. Bila start daripada maghrib, puncanya dia kata, ni nak buat festival pneumonia. Semua pantai bagi makan ke laut. Bagi makan ke laut ni buat macam mana? Rodok kambing campak dalam laut. Rodok ayam campak dalam laut. Rodok lembu ni, ambil lembu, rodok lembu tu putus tekak ni campak dalam laut. Lembu tersebut. Orang Islam ni 90% orang Islam. Orang Islam ni buat kerja macam ni. 90% orang Islam demikian. Bila buat, ulama-ulama tegur. Tahun lama dah mereka tak buat. Tahun 2016 mereka cuba buat balik. Wali kota dia kata, kita hidupkan balik ritual lama ni, kita pestakan dia, kita buat festival untuk nak hidupkan ni. Ulama-ulama tegur, ulama-ulama kata jangan buat, dia akan mendatangkan bala Allah pada kita semua. Wali kota jawab, ulama-ulama tak ada kuasa, dia kata. Ulama-ulama mana ada kuasa? Mulut dia je boleh bercakap. Kita ada kuasa, kita boleh buat, kita buat. Lawan pandangan alim ulama. 2016 bila mereka buat, Allah jadikan ribut, jadikan hujan lebat selebat-lebatnya.